Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru sesi 2020-2021. InsyaAllah pada kali ini saya akan berikan taklimat kaedah pelaksanaan sistem tarbiyah pelajar ataupun usrah bagi pelajar-pelajar baru peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Objektif pelaksanaan usrah. Antara objektif pelaksanaan usrah di bawah seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya. Yang pertama, meningkatkan pembangunan kerohanian diri pelajar. Yang kedua, meningkatkan kefahaman mengenai ilmu agama Islam. Yang ketiga, ia merupakan salah satu syarat tambahan kepada pelajar kuis sebelum bergraduan. Dan yang keempat, penyesuaian dengan keadaan Perintah Kawalan Pergerakan PKPB yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bersempena wabak COVID-19. Jadi kaedah pelaksanaan ini berbeza dengan sebelumnya atas impak daripada wabak COVID-19 yang berlaku khususnya di negeri Selangor. Baik. Sekretariat yang bertanggungjawab dalam urusan usrah ini iaitu Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya, Pusat Hal Ehwal Mahasiswa, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Jadi apa-apa perkara, isu, masalah berkaitan dengan usrah ini, bolehlah hubungi nombor yang tertera iaitu 0389117000 di sambungan 3517 ataupun 3106 ataupun 1105. Baik. Jadi kod kursus untuk pelajar diploma. Jadi untuk semester 1, kod kursus yang digunakan pakai ialah JDTP 1010. Jadi anda yang berada di semester 1 menggunakan kod ini dalam urusan pendaftaran, peperiksaan usrah di kuis. Ya. Bagi untuk semester 2, 3 dan 4 adalah yang tertera seperti berikut. Ya. Jadi saya khususkan kepada semester 1 sahaja. Ya. Baik. Untuk kod kursus bagi pelajar-pelajar ijazah sarjana muda, untuk kod kursus, kod subjek semester 1 ialah JBTP 1010. Ya. Manakala untuk semester 2, 3 dan 4 berdasarkan apa yang tertera dalam pembentangan ini, skrin ini. Jadi untuk semua pelajar semester 1, maka anda hendaklah melihat kepada kod ini. Untuk sarjana muda JBTP 1010, manakala untuk diploma JDTP 1010. Baik. Seterusnya ialah takwim sistem tarbiyah pelajar atau usrah sesi 2 2020-2021. Baik. Takwim ini sangat penting untuk kita melaksanakan usrah ni dengan baik, sebab pihak Kolej Universiti bawah seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya, Pusat Hal Ehwal Mahasiswa ini telah merangka tarikh-tarikh untuk pelajar-pelajar menyelesaikan ataupun melaksanakan usrah ini. Baik, saya fokuskan kepada tarikh-tarikh yang khususan, iaitu pada 9 Disember 2020 iaitu tarikh pendaftaran pelajar baru, ya, pada hari inilah.
Kemudian untuk penambahan kursus pada 1 Disember hingga 27 Disember 2020. Ya, kursus ini termasuklah juga kursus subjek atau kod kursus bagi usrah ini. Baik. Seterusnya kita pergi kepada pada 21 hari bulan 12, 21 Disember 2020. Ini ialah paparan kumpulan usrah, ya. Maksudnya setiap anda akan mendapat kumpulan yang akan diketuai oleh nakib dan atau nakibah, ya, ketua atau nakib dan nakibah yang dilantik oleh Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya, ya. Jadi sila lihat My LMS masing-masing. Dan seterusnya pada 8 Januari 2021, ini liqa yang pertama, ya. Untuk liqa kita ada 8 liqa, 4 liqa FB Live dan 4 liqa lagi. Pertemuan ini melalui video YouTube dan sebagainya. Baik. Liqa yang pertama ini ialah melalui FB Live, kuis, ya. Jadi semua pelajar-pelajar terlibat, sama ada pelajar matrikulasi, diploma dan ijazah. Jadi tindakan ini ahli pelajar ataupun pelajar mesti melihat ataupun mendengar liqa ini secara dalam talian, ya, FB Live. Kemudian diminta untuk membuat sinopsis atau laporan dan dihantar kepada pihak Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya. Seterusnya 17 hari bulan Januari 2021, ya. 15 Januari 2021, liqa yang kedua, ya, dari FB Live juga, tugasan yang sama. Manakala 17 Januari 2021, usrah perdana. Selain pada liqa, setiap pelajar juga wajib untuk melihat ceramah ataupun pengisian dalam usrah, usrah perdana. Kita ada dua usrah. Usrah perdana 1 pada 17 Januari 2021. Seterusnya usrah perdana 2 iaitu 7 Februari 2021. Jadi usrah ini akan dilaksanakan oleh pihak Masjid Al-Azhar Kuis, dan pelajar-pelajar mesti melihat FB Live Masjid Al-Azhar Kuis ini dan membuat pun kena melakukan atau membuat sinopsis daripada ceramah yang telah diberikan. Seterusnya pada 22 Januari 2021, liqa yang ketiga. 29 Januari 2021, liqa yang keempat, ya. Dan 5 Februari 2021, liqa yang kelima. Ya, ada 5 liqa. Manakala liqa yang ke-6, ke-7, ke-8 ialah melalui YouTube masing-masing lah, ya. Ada tugasan-tugasan tertentu yang akan saya ingatkan, iaitu pada 19 Februari, 26 Februari dan 5 Mac, ya, 2021. Semuanya berlaku pada hari Ahad, ya. Kecuali usrah perdana 1 ini, semuanya berlaku pada hari Jumaat, kecuali pada hari Ahad, ya, pada usrah perdana yang pertama ini. Baik, ya. Seterusnya peperiksaan akhir, ya. Peperiksaan akhir ini harus dijalani oleh semua pelajar, ya. Dia akan berlaku pada 10 Mac sehingga 12 Mac, ya. Jadi semua pelajar akan melalui ujian peperiksaan akhir ini secara online, ya. Akan diberikan link dan menjawab pada ketika itu. Baik. Jadi peringatan atau perhatian, sila patuhi waktu usrah yang telah ditetapkan oleh pihak kolej pada setiap hari Jumaat, ya, rujuk pada takwim ini, dan nakib nakibah akan dilantik oleh pihak kuis secara rawak, ya. Okey. Baik. Seterusnya saya teruskan. Baik, pelantikan nakib dan nakibah. Nakib atau nakibah akan dilantik oleh pihak Sekretariat Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya Pusat Hal Ehwal Mahasiswa Kuis. Ya, dilantik secara rawak bagi memudahkan urusan perjalanan usrah. Jadi setiap pelajar akan
mendapat seorang nakib atau nakibah. Jika kumpulan lelaki, maka mereka akan mendapat seorang nakib. Jika kumpulan perempuan, mereka akan mendapat kumpulan nakibah. Baik, perkara yang kedua, nakib atau nakibah akan diberikan surat lantikan secara rasmi sebagai nakib dan nakibah. Ya, ini siapa yang dilantik sebagai nakib dan nakibah. Tugas utama nakib dan nakibah adalah bertanggungjawab kepada ahli usrahnya mengikut kumpulan dan sebagai pemudah cara di antara pihak sekretariat dan ahli usrah. Jadi anda sebagai pelajar kena memahami bahawa tugas nakib dan nakibah ini bertanggungjawab pada anda. Jadi apa-apa urusan berkaitan dengan nakib, berurusan dengan usrah, maka boleh merujuk kepada nakib atau nakibah masing-masing yang telah dilantik oleh pihak sekretariat. Nakib dan nakibah yang komited dengan dan bertugas dengan penuh dedikasi akan diberikan sijil penghargaan oleh pihak sekretariat pada hujung semester. Ini siapa yang dilantik oleh sebagai nakib ataupun nakibah. Baik, seterusnya pembahagian kumpulan. Jadi pembahagian kumpulan akan diselaraskan oleh pihak sekretariat, seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya, pusat hal ehwal mahasiswa kuis dan pembahagian ini akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada 15 orang ahli usrah termasuk seorang nakib atau nakibah mengikut jantina. Jadi anda dalam ahli usrah kena bekerjasamalah. Antaranya perlu mendapatkan nombor telefon, membuat satu grup kumpulan melalui kumpulan-kumpulan yang tertentu memudahkan anda untuk berkomunikasi di antara satu sama lain sebab sekarang waktu PKPB atau PKPP anda perlu menggunakan media-media yang ada untuk memudahkan urusan anda. Baik, yang ketiga, senarai nama mengikut kumpulan akan diwawarkan dan dimuat dalam My LMS pelajar. Jadi sila rujuk My LMS. Sekarang kita menggunakan sistem ini untuk menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan perkara khususnya dalam usrah pelajar ni. Baik, perkara yang keempat, ahli usrah perlu bertanggungjawab untuk memastikan diri sendiri mengenali nakib dan nakibah masing-masing. Jadi anda sebagai pelajar perlulah mencari nakib atau nakibah masing-masing dan berbincanglah dengan mereka untuk memudahkan urusan-urusan yang tertentu dalam urusan usrah ini. Jika ada masalah, boleh rujuk pada seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya. Baik, kaedah pelaksanaan usrah. Dia ada 4 asas, iaitu yang pertama liqa, yang kedua usrah perdana, yang ketiga menghadiri kuliah agama di Masjid Al-Azhar, dan yang keempat pemeriksaan akhir. Baik, bagi satu persatu. Untuk liqa ni kaedah pelaksanaannya. Liqa ni pertemuan. Dahulu pelajar kena buat pertemuan face to face, sekarang melalui kaedah ataupun semester ini, sesi 2 2020-2021 ini, kaedah pelaksanaannya telah ditentukan. Jadi melihat dan mendengar sesi tazkirah atau ceramah secara dalam talian, iaitu secara online melalui media sosial seperti Facebook. Jadi kami menyediakan Facebook live quiz. Sesi tazkirah ini akan dimaklumkan oleh pihak seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya, kuis dari semasa ke semasa. Jadi perlu merujuk ke laman web itu. Selain itu, ahli usrah juga perlu melihat dan mendengar sesi tazkirah dan ceramah secara ringkas secara dalam talian yang terdapat dalam media sosial seperti YouTube. Sekurang-kurangnya YouTube yang durasinya 30 minit. Jadi daripada sesi ceramah atau tazkirah ini, ahli usrah perlu mendapatkan butiran ceramah seperti nama dan biografi, serta ahli usrah diminta untuk menyediakan sinopsis ringkas, iaitu laporan ringkas berkaitan sesi tazkirah ataupun isi itipati tazkirah atau ceramah yang berkenaan dalam borang yang disediakan melalui Google Form. Kita akan rujuk pada LMS itulah. Baik. Yang kedua iaitu usrah perdana.
Baik, usrah perdana kaedah pelaksanaannya ialah melihat dan mendengar sesi tazkirah atau ceramah secara dalam talian juga, iaitu online, melalui media sosial iaitu seperti Facebook. Yang ini dikhususkan pada Facebook Live Masjid Al-Azhar Quiz. Jadi sesi tazkirah ini akan dimaklumkan oleh pihak Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya dari semasa ke semasa. Jadi melalui tazkirah atau ceramah ini, tugasan yang perlu dilaksanakan oleh ahli usrah ialah mendapatkan butiran penceramah seperti nama dan biografi serta ahli usrah diminta menyediakan sinopsis ringkas ataupun laporan ringkas berkaitan dengan pengisian sesi tazkirah, ceramah atau perkongsian berkaitan dalam borang yang disediakan oleh pihak Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya melalui Google Form yang disediakan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menghadiri kuliah agama di Masjid Al-Azhar Quiz. Jadi, ketiga ini ialah ahli usrah diminta untuk membaca 4 surah yang terkandung dalam Al-Quran sebagai bacaan terjemahan serta bacaan terjemahan. Ini modul asalnya itu menghadiri kuliah di Masjid Al-Azhar Quiz. Tetapi untuk musim PKP COVID-19 ni, jadi pelaksanaan telah diubah, iaitu usrah hanya perlu membaca 4 surah yang terkandung dalam Al-Quran serta bacaan terjemahan sekali. Jadi ahli usrah diminta untuk membuat pengesahan bacaan melalui borang yang disediakan melalui Google Form. Antara cadangan 4 surah yang perlu dibaca ialah surah Al-Mu'minun ayat 118, surah Ar-Rahman, surah Yasin, surah Luqman ayat 34. Tujuannya ialah bacaan-bacaan ini dibaca, kemudian dibaca juga terjemahannya supaya kita dapat iktibar pengajaran, mengambil pedoman daripada ayat-ayat yang kita baca dan kita fahami. Baik, seterusnya peperiksaan akhir. Ini yang wajib dijalani oleh semua pelajar. Dia wajib diambil oleh pelajar yang telah mendaftar subjek diploma dan ijazah sarjana muda. Bagi khusus untuk semester 1, subjek diploma dengan kod JDTP 1010. Manakala untuk sarjana muda semester 1, JBTP 1010. Itu untuk semester 1. Jika ada di kalangan pelajar-pelajar yang baru terus ke semester 2, maka dia akan mengambil JDTP 1020 untuk diploma ataupun JBTP 1020 untuk ijazah sarjana muda. Jadi pelaksanaan peperiksaan ini akan dijalankan secara dalam talian online, dan sebagaimana dalam takwim tadi telah dinyatakan tarikhnya, maka pelajar mesti bersedia pada tarikh tersebut. Sekiranya pelajar tidak menduduki peperiksaan akhir usrah ini, ia dikira gagal secara automatik. Apabila gagal, maka pelajar perlu mengambil semula kod subjek yang gagal ini pada semester hadapannya, dan perlu selesaikan subjek usrah ini sebelum anda bergraduan pada akhir atau tahun akhir anda di sini, di kuis ini. Jika tidak, anda tidak akan dapat diijazahkan, sama ada diploma ataupun ijazah sarjana muda. Baik, sistem pemarkahan diploma atau ijazah sarjana muda bagi subjek usrah. Baik, aspek penilaian yang pertama liqa, ada 8 kali tugasan. Di sana ada 40% markah. Jadi tugasan yang dimaksudkan tadi ialah tugasan sinopsis ringkas daripada ceramah ataupun perkongsian atau tazkirah yang telah didengar atau dilihat dalam Facebook Live tadi ataupun YouTube. Yang kedua, usrah perdana, 2 kali tugasan, maka ada 20% di sana. Jadi usrah perdana dalam FP Live Masjid Al-Azhar Quiz. Yang ketiga, menghadiri kuliah agama di Masjid Al-Azhar Quiz ini yang digantikan dengan bacaan Al-Quran tadi serta terjemahannya. 2 kali tugasan, di sana ada 10%,
Dan akhir sekali peperiksaan akhir yang wajib diambil 1 kali tugasan, mana sekali saja peperiksaan ini yang markahnya 30%, maka jumlah keseluruhan adalah 100%. Baik. Okey. Seterusnya ini untuk pelajar-pelajar semester 4 ya, semester 4. Semester 4. Ini dikhususkan untuk semester 4, kodnya 2040 ni. Jadi mereka tak ada peperiksaan akhir mereka hanya ada liqa, usrah perdana dan bacaan Quran sahaja. Okay. Baik. Penghantaran tugasan. Jadi dalam liqa yang pertama ada tugasan yang perlu dihantar. Liqa yang kedua pun liqa semua ada tugasan. Usrah pun ada tugas. Perdana pun ada tugasan. Dan seterusnya bacaan Quran pun ada tugasan. Jadi di mana perlu dihantar tugas-tugas ni? Tugasan-tugasan ini. Baik, penghantaran tugasan perlu dibuat secara individu. Jadi anda perlukan siapkan satu fail. Apabila anda berhantar, anda kena simpan satu salinan secara hard copy ya, untuk rekod anda ya, sebab anda kena faham bahawa bukan anda saja, pihak kuis menguruskan hampir 8,000 pelajar. Jadi tugasan anda untuk secara pengurusan risikonya, apabila menghantar tugasan hendaklah secara individu dan simpanlah satu salinan hard copy dalam fail anda sendiri ya. Tujuannya ialah apabila berlaku apa-apa masalah, anda boleh tunjukkan hard copy ini sebagai bukti tugasan anda telah dihantar. Baik. Ahli usrah perlu menghantar tugasan mengikut tarikh atau masa ditetapkan secara dalam talian online dengan menggunakan kaedah Google Form yang disediakan oleh dalam Google Site oleh pihak Seksyen Tarbiyah, Kaunseling dan Kerjaya, Hak Ehwal Pelajar, Hak Ehwal Pelajar, Mahasiswa Kuis ya. Baik. Di sini ialah laman rasmi penghantaran tugasan, boleh rujuk ya dalam laman rasmi web Usrah Kuis. Jadi semua tugasan perlu dihantar dalam Google Site ni ya. Boleh rujuk baliklah dalam site ni ya, dalam web kuis. Ya. Seterusnya tarikh-tarikh penting penghantaran tugasan. Baik. Yang pertama liqa 4 ataupun 8 kali tugasan, iaitu 3 kali online, tazkirah online ya, 5 kali FB live ya. Jadi untuk tazkirah online 3 kali, tarikh tutupnya ialah 11.30 malam pada setiap tarikh atau liqa yang dijalankan. Kalau anda lihat YouTube, maka anda kena sinopsis YouTube itu, isi kandungannya, kemudian hantarlah sebelum 11.30 malam. Untuk FB live ya, ini anda kena lihat secara live ikut masa yang ditentukan, sebab bila tertinggal waktunya maka anda tidak dapat nak lihat lagi dah. Jadi ini kena betul-betul. Jadi bila telah melihat FB live, maka buat sinopsis ringkas, hantar pada 9 malam setiap tarikh ya, setiap tarikh atau liqa yang dijalankan ya, sebelum pukul 9 malam tu. Manakala untuk usrah perdana 2 kali tugasan ya, maka hendaklah dihantar pada 1 petang pada setiap tarikh atau usrah perdana yang dijalankan ya. Manakala untuk bacaan Al-Quran ya, 2 kali tugasan, iaitu pada 5 Mac 2021 jam 5 petang. Anda telah melaksanakan bacaan-bacaan Quran tadi tu yang disebut tadi ya, surah-surah tertentu tu. Dan akhirnya untuk peperiksaan akhir perkara yang wajib ini, maka perlu hadiri secara online tepat pada waktunya dan masanya, iaitu pada 10, 11 dan 12 Mac 2020 ya. Itu tarikh-tarikh tertentulah ya, maka sila rujuk tarikh-tarikh itu untuk anda melaksanakan tugasan usrah yang telah diberikan. Baik. Maklumat penting, jadi pelajar perlu mematuhi sebarang tarikh yang telah ditetapkan seperti mana takdim usrah yang telah dikeluarkan oleh pihak Kuala Universiti. Yang kedua, pelajar dibenarkan untuk membuat rayuan semakan markah mengikut tarikh yang telah ditetapkan selepas keputusan rasmi peperiksaan dikeluarkan. Ya, jika ada isu-isu tertentu
Sebab itu saya minta bila apa-apa tugasan secara online dihantar, hendaklah disimpan secara hard copy satu untuk salinan anda. Jika apa-apa berlaku, rayuan anda boleh mengemukakan bukti penghantaran tugasan anda kepada pihak yang berkaitan, ya. Perkara yang ketiga, rayuan semakan markah selepas tarikh tutup tidak akan dilayan. Jadi kena lihat takwim bila rayuan markah ini dibenarkan dan sebagainya. Dan yang keempat, pelajar diminta sentiasa mengemaskini maklumat peribadi, terutamanya nombor telefon dan alamat email bagi memudahkan urusan. Ini sangat penting, ya. Jadi nombor telefon itu sangat penting. Apabila berlaku isu-isu yang berbangkit, pihak seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya boleh menghubungi anda dengan kadar segera, ya, sebab ia melibatkan perkara-perkara penting markah kelulusan dan sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatian anda semua. Jadi segala persoalan dan pertanyaan boleh menghubungi pihak seksyen tarbiyah, kaunseling dan kerjaya hak ehwal murid atau pelajar mahasiswa Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.